بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada 17 Rajab pada 1 Mac pada hari ini kita sama-sama dapat berkumpul, dapat bersama dengan Al-Quran, dapat terus melihat dan membaca, memahami dan juga insya-Allah mengamalkan Quran dalam My Quran Time pada hari ini. Dan kita sama-sama memanjatkan kesyukuran atas inayah taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus kita dan terus semangat ya bagi adik-adik yang memulakan persekolahan pada hari ini, bagi guru-guru yang memulakan ya hari ini pagi ini bersama anak murid yang tadika, anak-anak kecil ya yang ceria gembira, terus gembira bersama pimpinan daripada Hidayah Al-Quran. Hari ini kita bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah Ustaz ya. Ada teman apa khabar? Oh, alhamdulillah Ustaz ya. Baru balik daripada Asam Kumbang. Asam Kumbang di Taiping bersama dengan pegawai penjara yang dilatih seramai 160 orang ya. Dan pengalaman yang amat menarik Ustaz ya. Di mana mereka ini adalah cikgu-cikgu ya. Kalau hari ini cikgu mengajar anak-anak yang nak pergi sekolah, mereka adalah cikgu-cikgu yang nak mengajar pada anak-anak yang tak nak pergi sekolah. Subhanallah. Ya yang dah buat macam-macam jenayah dan merekalah yang perlu mendidik. Betul, ya, mendidik pembunuh, mendidik macam-macamlah kan, macam-macam. Jadi perjuangan betul ya, dan harapnya Ustaz kita terus memberi semangat pada anak-anak kita untuk terus belajar ya dengan akhlak Al-Quran, kerana Al-Quran memang diperlukan dalam penjara dan juga di luar penjara sebenarnya ya. Dan Ustaz ada anak juga pagi ni ke sekolah? Alhamdulillah Ustaz, darjah 2 Ustaz. Darjah 2 masya-Allah. Cuma dia jealous sikitlah. Abang dia belum lagi. Abang dia belum. Ada minggu depan insya-Allah. Betul. Saya yang 5 tahun Ibrahim hari ni kan hari pertama. Lama dah tunggu nak sekolah, akhirnya dapat ke sekolah. Dan kita doakan pada tuan-tuan terus kita pun belajar juga ni. Betul Ustaz. Kita nak belajar dengan doa kita macam mana? Macam kafah di hijrah hari ni Ustaz ni. Okey. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Doa inilah yang perlu dibacakan oleh ibu ayah yang sedang mengikuti My Quran Time, juga pada adik-adik yang tak pergi sekolah lagi ataupun ada yang akan ikuti ulangan nanti. Doa yang sama ya, nak pergi ke sekolah. Inilah yang perlu kita doakan agar Allah pimpin kita, agar jiwa kita ini tidak dipenjarakan daripada segala azab-azab dan juga hukuman yang tidak kita mampu ikuti dan tangani. Jadi mari sama-sama kita ikuti kepada halaman hari ini Ustaz ya. Kita share di Facebook halaman 190. Apakah sinopsis bagi halaman hari ini? Iaitu pada ayat yang ke-21 kita akan melihat kepada manfaat beriman kepada Allah dan hari akhirat serta berjuang bersungguh-sungguh fi sabilillah. Inilah dua ayat yang ada pada halaman 190, diikuti dengan setia kepada ibu bapa dan saudara yang kafir serta keutamaan iman dan jihad daripada 8 perkara. Ini yang akan disampaikan dalam dua ayat, diikuti dengan dua ayat seterusnya ayat 25 hingga 26, kemenangan orang mukmin di pelbagai tempat. Allah ingatkan agar kita terus berjuang
buat yang terbaik kerana Allah nakkan berjaya di sini, berjaya sampai ke syurga, satu keluarga. Amin. Bersama masyarakat kita yang ada. Jadi dengan penuh semangat dalam road to Ramadan Ustaz, ya. Rajab kita sudah di tengah, kita menghadapi Syaban. Harapnya Ramadan ini kita hadir dengan semangat jitu. Amin. Kalau kita bercakap tentang Badar berlaku pada Ramadan, kita sepatutnya menghadapi Ramadan ini dengan penuh perjuangan, semangat untuk terus membaiki diri dan keluarga serta masyarakat. Kita mulakan Ustaz dengan bacaan daripada ayat 21 hingga 24. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'da. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, mak-mak semuanya, ayah-ayah, saya cemburu dengan Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Semalam beliau sempat bertemu dengan bondanya yang tercinta. Subhanallah, sihat ya bonda? Alhamdulillah, oh, subhanallah. Sempat singgah kejap. Ya, alhamdulillah. Tambah semangat Ustaz. Tambah semangat. Allahu akbar. Saya pun mudah-mudahan Ustaz doa dapat kita semua bertemu dengan ibu ayah kita di kampung. Mudah-mudahan terus mak ayah sekalian dikurniakan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pejam celik Ustaz, dalam 604 muka surat. Hari ini kita berada di halaman 190 Ustaz. Dah nak mencecah 200 muka surat. Dan kita pun juzuk 10 ni dah habis saja juzuk 10 dah 1/3 Al-Quran. Bayangkan tuan-tuan dan puan, rahmat, nikmat, hadiah Allah Taala bagi kepada kita di sebalik apa juga ujian, musibah ataupun perjalanan kehidupan kita sepanjang pandemik ini. Kita sebenarnya sama ada secara sedar ataupun tidak, hadiah Al-Quran Allah Taala kurniakan kepada kita, maka bersyukurlah, alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi hari ini tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, kita nak menyambung bacaan kita ayat yang ke-21 sehingga ayat yang ke-24 saya. Ya, 21 hingga 24 dahulu. Pastinya sambungan yang sangat menarik, iaitu ganjaran, berita gembira bagi orang-orang yang beriman, berhijrah, orang yang berjihad dengan seluruh harta benda, jiwa raga. Hari ini nak cerita ayat yang mula-mula nak baca ni, mereka digembirakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa dia, nanti kita dengarkan. Namun kita baca dulu ayat 21 hingga ayat 24. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sahabat Al-Quran, mari kita mula cuba dengan bacaan murattal Hijaz insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yubashshiruhum rabbuhum برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يا وإخوانكم أولياء لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان
وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-24 untuk kita menyambung kepada apa yang kita belajar pada minggu lepas apabila Allah memuji kepada orang-orang yang digelar sebagai beriman, berhijrah dan berjihad fi sabilillah dengan harta dan diri mereka. Ada darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, wa ulaika humul faizun pada ayat yang ke-20. Ada ayat yang ke-19 sebenarnya kita melihat kepada orang-orang di Mekah Ustaz ya. Yes, yes. Di mana mereka sebenarnya boleh bagi air kepada orang-orang yang datang. Jadi mereka dapat macam kemewahan, pangkat kuasa, tetapi mereka menyalahgunakan ya apa nikmat yang Allah berikan. Maka Allah menyatakan orang yang benar-benar berjuang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bukan sekadar bagi air, tetapi mereka yang beriman pada Allah pada hari akhirat, yang berjuang fi sabilillah. Maka itulah yang Allah puji, allazina amanu wa hajaru wa jahadu, beriman, berhijrah dan berjihad pada halaman 189. Apakah ganjaran kepada mereka ini ya? Iaitu yang pertama, mereka digembirakan Tuhan dengan memberikan rahmat. Itu yang pertama. Ya. Dan mesej itu juga untuk kita, iaitu kita kena bina iman kita tuan-tuan sekalian ya, dalam keadaan kita berhadapan dengan cabaran. Kita sudah mula anak-anak pergi ke sekolah, cikgu-cikgu sekarang ini. Apabila kita berhijrah, maksudnya kita membuat perubahan, kita cuba membaiki lagi keadaan, kita nak baiki anak didik, kita nakkan anak kita lebih bijak lagi untuk dengan ilmu mendekatkan diri dengan Allah, mengubah cara hidup. Semua itu adalah hijrah, tapi hijrah ini tidak akan kuat kecuali dengan iman. Ya, bila kita percaya bahawa saya buat ini kerana Allah, kita sanggup berubah dan kita sanggup berjuang. Ibu-ibu yang ada kat rumah nak kejutkan anak, nak masak, nak gosok baju, nak hantar anak ayah ya, nak susun jadual, itu semua adalah jihad fi sabilillah. Kerana ini adalah disiplin dalam hidup seharian dan puncaknya itu adalah jihad di medan perang apabila diperlukan. Itu bukan, kita tidak memohon perkara itu Ustaz ya, tapi kalau perlu segala disiplin yang kita bina pada setiap hari. Anak kita pergi sekolah ni sebenarnya membina disiplin sebenarnya. Bukanlah sekadar nak belajar tu satu, tapi dengan bangun awal subuh ya, kenakan pakaian, pergi ke sekolah, semua disiplin itu dia istilahnya apa, ilmu ini bukan datang dengan birahatil badan ya, bukan dengan rehat-rehat, relax-relax dengar depan komputer dapat tu ya. Malah kalau belajar online PDPR pun perlukan kesungguhan yang besar. Maka Allah janjikan apa? Yang pertama, Allah beri rahmat. Allah beri rahmat. Dalam Al-Quran ada banyak maksud rahmat ini. Sama ada rahmat itu kasih sayang daripada Allah, sama ada itu adalah keampunan daripada Allah, sama ada itu adalah bantuan daripada Allah SWT. Jadi itu yang pertama. Dan Allah memberikan keredaan dan juga jannatil lahum fiha na'imun muqim, iaitu syurga bagi mereka, dan na'imun muqim maksudnya nikmat yang kekal abadi. Beberapa perkara yang diberitahu di sini. Satu, rahmat, kemudian dapat redha daripada Allah, syurga yang penuh dengan naimum muqim. Kerana naim ini adalah nikmat yang berterusan Ustaz ya. Pasal tadi bila tengok balik pada orang di Mekah yang bagi air, yang boleh ambil segala harta,
ketika mereka yang daripada Mekah berhijrah ke Madinah itu mereka tinggalkan harta. Jadi nikmat mereka itu rasa macam alamak dah terpotong. Ya. Tapi bila Allah cakap bahawa kalau kamu beriman, kamu sanggup berhijrah dan juga berjihad, kamu bukan sekadar dapat nikmat tapi kamu dapat naim, iaitu nikmat yang berterusan dan muqim. Muqim ini maksudnya ialah kita orang berhijrah Ustaz ya. Dia kalau macam orang Bangladesh ke orang Indonesia datang ke Malaysia, mereka nak sembahyang pun kadang-kadang kata awak orang Bangladesh, awak tak boleh sembahyang. Contohnya peraturan kan. Pasal dia berada dalam keadaan berhijrah. Ya. Jadi orang-orang Mekah yang berhijrah ini mereka pun pasti tak pasti. Betul. Mereka akan duduk dekat Madinah ke ataupun akan kena serang ke. Tetapi Allah kata kerana kamu sanggup berhijrah dan kamu sanggup berjuang pada jalan Allah, maka Allah kata bahawa kamu akan dapat nikmat yang berterusan dan kamu dah tak payah tengok-tengok rumah lain dah. Tak payah nak cari-cari rumah sewa ataupun kena halau dan sebagainya. Kerana apa? Kerana ini janji daripada Allah pada ayat 21. Ini memberi semangat kepada orang-orang Muhajirin Ansar, juga memberi semangat kepada kita sebenarnya. Ya, bagi tuan-tuan mungkin kalau nak nak memastikan kehidupan kita berlangsung, kadang-kadang kita kena buat perubahan sana sini ya. Kita bila bercakap tentang muqim ini Ustaz ya, sesuatu tempat yang selesa sebenarnya. Dia kalau kat dunia ini selesa macam mana pun kita tetap juga kena bangun pagi. Betul. Ya, bangun pagi, kena hantar anak sekolah, kena bekerja apa sebagainya. Ini adalah tempat yang nikmatnya sepanjang zaman ataupun sepanjang masa. Khalidina fiha abada. Anak saya katanya dia cakap kalau boleh tak nak pergi sekolah. Seronok duduk kat rumah. Betul. Kan. Jadi kalau itu belum lagi pergi hotel. Kan, kalau pergi hotel lagilah, kalau abah boleh tak nak duduk hotel lama-lama contohnya kan. Pasal apa? Pasal bila kita dapat tempat yang muqim dan penuh dengan nikmat, makan hidang contohnya kan. Okey, duduk relax, duduk tak payah fikir apa. Kalau boleh kita nak khalidina fiha abada. Betul. Tetapi hanya satu tempat sahaja, ia tidak berlaku di dunia ini. Kalau di dunia ini kita nak goyang kaki, ibu-ibu kalau boleh tak nak buat kerja lebih, ayah kalau boleh duduk rumah dia tak payah bekerja ya, ataupun kerja work from home, gaji masuk sampai 1 juta contohnya. Kalau itu yang hanya dikendaki, ada kemungkinan tak dapat yang ini. Betul. Ya. Ini adalah balasan bagi orang yang beriman, yang berhijrah, sanggup untuk berjuang. Innallaha indahu ajrun azim. Ganjaran di sisi Allah adalah azim. Kerana apa? Kerana orang-orang yang beriman, berhijrah dan juga berjihad ini kadang-kadang dipandang hina ataupun dipandang kecil, ataupun kadang-kadang kita sendiri rasa kecil kerana penat, kerana banyak kerja nak uruskan keluarga dan urusan kehidupan kita Ustaz ya. Tapi Allah memberi ajrun azim. Kita akan jadi hebat kerana mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apakah cabaran untuk perjuangan ini? Allah nyatakan pada ayat 23 dan 24. Bila Allah dah bagi ganjaran, dah ini ganjaran ni ya, semangat ni. Tetapi Allah beritahu juga kamu nak menuju kepada ganjaran yang hebat ini ada cabaran. Inilah yang disampaikan pada ayat 23-24. Mari sama-sama kita baca sekali lagi. Ringkas pada ayat 23, tetapi ayat 24 itu ada 8 perkara yang perlu kita beri perhatian. Kita baca dahulu ayat 23. Ayat 23 sah. Ya, betul. Baik, kita sama-sama ulang ayat yang ke-23 tuan-tuan dan puan-puan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya la tattakhidhu وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون
Sadaqallahul azim. Wahai orang beriman, janganlah kamu jadikan bapa dan saudara kamu pemimpin kamu jika mereka lebih mengutamakan kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di kalangan kamu menjadikan mereka pemimpin kamu, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ya, dua perkara di sini Allah nyatakan, jangan diambil bapa-bapa kamu ataupun penjaga kamu dan juga saudara-saudara kamu sebagai aulia. Aulia ini maksudnya ialah sebagai pemimpin ataupun sebagai pelindung. Ya, ada kisah di kalangan sahabat Hatib bin Abi Balta'ah apabila dia tentera Badar, ya, tetapi kerana dia sayang sangat kepada keluarganya dekat Mekah, jadi dia membocorkan rahsia. Jadi yang itu tidak dibenarkan. Membocorkan rahsia orang beriman, dia beritahu kepada orang yang bukan beriman, sepatutnya dapat hukuman yang berat, tetapi kerana beliau terlibat dalam perang Badar, ya, kerana dia dah berjuang berjihad sebelum ini, dia dimaafkan, tetapi diingatkan tentang disiplin ini kepada kita. Kerana apa? Kerana bercakap tentang aulia ini, kepimpinan ataupun pelindungan ini sebenar-benarnya hanya daripada Allah, Rasul dan juga orang-orang yang beriman. Kerana apa? Kerana bila seseorang itu sayang pada mak ayah dia, sayang kepada saudara-saudara dia, tetapi sayang sedarah ini sebenarnya perlu diutamakan sayang seiman. Ya, iman adalah perkara lebih penting. Kerana apa? Iman ada kaitan dengan Tuhan. Tetapi kalau sedarah, kadang-kadang mungkin dia tidak menuju kepada keimanan, ya, perkara itu yang perlu kita jelas keutamaan dalam kehidupan kita. Apatah lagi kalau kita bercakap tentang surah At-Taubah, ini surah yang turun di Madinah selepas peristiwa Fathu Mekah. Jadi ini selepas dah ajak 23 tahun Ustaz, ya. Dah ajak 13 tahun dekat Mekah, sekitar 10 tahun dekat Madinah. Kalau degil juga, maksudnya orang ini tidak boleh lagi diberi peluang. Ya, dan ini Allah gelarkan siapa yang masih degil digelar sebagai orang yang zalim, yang membuat aniaya kepada diri mereka. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, iaitu perkataan yang kita ingin belajar sama-sama adalah radhiya, ya, yang daripada yang ada kaitan dengan perkataan waridwanin pada ayat yang ke-21, maksudnya redha, suka, senang dan tentram. 73 kali disebut di dalam al-Quran. Dan mengapa perlunya waridwan di dalam syurga? Macam kita pergi ke rumah orang Ustaz, ya. Kalau tetamu itu suka kat kita, dalam masa sama dia bagi makan, seronoklah kita. Tapi kalau orang tuan rumah dia tengok je kita, ya, makan kan, kita pun tak rasa senang. Kita perlukan redha daripada Allah, dan kita redha kepada Allah, Allah redha kepada kita. Itu nikmat terbaik yang ingin kita kecapi apabila kita sampai di akhirat nanti. Kita kembali semula dalam My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Rahmati kami dengan Quran. Alhamdulillah, rahmati kami dengan Al-Quran, ya Allah. Kan ana al-laili wa atrafan nahar, pagi, petang, siang dan malam bersama dengan Al-Quran. Pukul 12 tengah hari, pukul 5 petang, pukul 10 malam atau 11 malam, pukul 6 pagi. Ana al-laili wa atrafan nahar, pagi, petang, siang dan malam. Date kita ataupun temu janji kita dengan Al-Quran. Itu dah kalau My Quran Time lah, maksudnya bila-bila masa sajalah, bila-bila masa dengan Al-Quran, Ustaz. Dan persediaan untuk Ramadan nanti, Ustaz, ya, kalau boleh lebih daripada 4 jam tersebut. Betul, Ustaz. Ya, bersama dengan Al-Quran. Ya, betul, Ustaz. Sebab kadang-kadang ialah bila kita baca, kadang ada setengah-setengah tempat yang kalau dari segi tajwidnya kita kurang fasih, Ustaz. Betul. Kadang-kadang lupa nama apa, hukum ni, yang ini dengung ke tak dengung, kan. Begitu juga dengan pemahaman. Kadang kita lupa dah, oh ni maksud apa dan sebagainya. Kita pernah belajar dulu masa Zud 2, Zud 3, jumpa lagi, dan belajar lagi. Mungkin Ustaz kalau boleh terangkan sikit, Ustaz, ya, yang tadi Ustaz baca pada ayat 24 tu, wa amwal. Okey, yang itu
Baik, Safas, itu antara yang kita nak kongsikan dengan penonton hari ini. Terlebih dahulu kita nak melihat dahulu hukum tajwid kita yang kita nak kongsi pada hari ini, iaitulah mim yang bersabdu dan juga nun yang bersabdu. Jom kita ikuti, iaitulah hukum nun sakinah dan tanwin, hukum nun dan mim musyaddah, kan? Nun dan mim musyaddah adalah nun dan mim yang diletakkan tanda tasydid atau sabdu di atas keduanya. Maknanya atas huruf mim, atas huruf nun ada sabdu, kan? Kalau contoh, kalau kita perhatikan dalam halaman ini, iaitulah terdapat pada wajannatin, atas sekali, kan? Wajannatin. Dan juga ayat yang ke-25, thumma wajannatin, nun yang bersabdu, thumma mim yang bersabdu. Jadi off-tat, ya, bila jumpa nun yang bersabdu ni, mim yang bersabdu ni, macam mana kita nak baca, Ustaz? Kita nak dengung ke tak dengung? Jadi bila kita bertemu nun yang bersabdu dan juga mim yang bersabdu, maka kita kena dengungkan bacaan kita. Kita kena dengung gunnah bacaan kita. Berapa lama? Jangan 2 rakaat, dua harakat, Safas, 2 harakat saja, kadar dengung dia 2 harakat. Bila kita baca tu 2 harakat dengung dia. Jadi jangan lama sangat, dan jangan tak ada dengung pula, kan? Jadi kadang-kadang lama Ustaz pasal dia nak taranum. Jadi contoh, kan, ayat yang atas tu, yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa Allah. Itu panjang Ustaz. Nampak macam sedap. Itu boleh tanya nak kunut ke tak? Kunut panjang, kunut pendek. Panjang pendek. Jadi kena hati-hati tuan-tuan dan puan-puan, nun yang bersabdu, mim yang bersabdu, gunnah dia, dengung dia kena baca 2 harakat saja. Bila keadaannya, bila kita sambung bacaan kita, dan juga bila kita waqaf bacaan kita. Kalau kita perhatikan slide kita yang kedua, ada diterangkan kat situ, maksudnya 2 harakat tu ketika wasal dan ketika waqaf. Nun dan mim musyaddah hendaklah dibaca dengan cara dipanjangkan gunnahnya dengan kadar 2 harakat, sama ada ketika waqaf ataupun ketika wasal. Kalau kita perhatikan contoh pada ayat 26, thumma, contoh, kan, ataupun ayat ke-17, wa finnari. Habis tu Ustaz, dekat mana kalau kita nak berhenti tu dia ada dengung juga? Contohnya kalau kan thumma tu, contohlah Ustaz, kadang-kadang memang habis nafas kat situ Ustaz, kan? Pada ayat yang ke-25 contohnya, وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ contohlah, memanglah tak elok betul so, tapi macam mana tiba-tiba semput, kan? Ataupun hun, kan, kat situ contoh. Itulah mim yang bersabdu, nun yang bersabdu. Dalam halaman ini ada berapa tempat mim yang bersabdu, nun yang bersabdu? Sila bagi jawapan dekat komen tu, insya-Allah, ada berapa tempat nun yang bersabdu dan mim yang bersabdu. Baik, dan saya nak respon juga soalan Ustaz Faz tadi, tuan-tuan dan puan sahabat Al-Quran yang kasih Allah SWT sekalian, pada kalimah wa amwalun taraftumuha ayat yang ke-24. Kenapa ada nun tu pula Ustaz? Sebab pertemuan 2 huruf ataupun pertemuan tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Ada banyak nama Ustaz, ada panggil nun wiqayah, ada panggil nun iwad. Kalau istilahnya antaranya dipanggil iltiqa as-sakinain, bertemu 2 huruf yang mati ataupun 2 huruf yang sukun. Wa amwalun tu asal dia lam nun, kan, bertemu dengan hamzah wasal, jadi tak boleh nak baca tu wa amwalun tak boleh. Tak boleh. Jadi kena hidupkan nun tu dan mesti baris bawah. Wa amwalun taraftumuha, wa amwalun taraftumuha. Ada beberapa tempat juga Ustaz dalam Al-Quran, apa nama ni, kalimah-kalimah yang menyebabkan hukum macam ini. Dalam juzuk dalam surah Al-Baqarah pun ada, dan salah satunya dekat sinilah dalam surah At-Taubah, kalimah wa amwalun taraftumuha, tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Jadi mungkinlah secara ringkasnya ini boleh beri panduan kepada sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi sekalian. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi. Kita belajar hari ini tentang nun syaddah, musyaddah, mim syaddah, nun syaddah. Okey, yang ada apa Ustaz? Ada sabdu. Sabdu. Sabdu tu dia bahasa apa
Macam mana? Syaddah tu bahasa Arab kan. Syaddah tu sabdu tu bahasa Melayu kan. Saya daripada dulu cari bahasa apa sabdu ni kan. Sabdu kan. Tapi sabdu tu yang ada macam cacing itulah macam yang W kecil. W kecil itu jadi kalau sabdu ataupun musyaddah tu syaddah itu cara bacaan yang kita belajar. Dan ayat 24 yang kita dah belajar yang dah kita baca ni ustaz ni, sebenarnya ayat ini ada 8 perkara yang perlu sangat kita beri perhatian ya. Ayat 23 tuan-tuan sekalian, di hujung itu Allah kata faulaika humuz zalimun. Kan kita biasa dengar kalau orang cakap zalim, kita akan marah kalau orang cakap kau ni zalim kan. Sebenarnya orang yang zalim adalah apabila dia mengutamakan kufur atas iman. Ya, kufur atas iman. Dia rasa macam tak apalah kot kalau tak payah sembahyang pun tak apa kan dekat tempat kerja. Itu kufur atas iman. Sebenarnya kalau siapa yang mengizinkan perkara itu, maka ia adalah orang yang zalim. Bukan sekadar pasal tak bayar gaji, itu zalim juga ya, tapi zalim atas mengutamakan kufur dalam amalan harian. Itu ayat 23 di hujung itu. Ayat 24 kalau kita tengok di hujung sekali itu adalah Allah kata wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak memberi hidayah kepada orang yang fasik. Apa maksud fasik ini? Iaitu yang keluar daripada ketaatan, yang derhaka, yang berbuat maksiat. Biasa kita cakap buat maksiat ni menipu ya, mencuri ke ataupun makan harta haram apa sebagainya. Itu betul. Tetapi di dalam ayat surah Madaniyah, surah At-Taubah ini, Allah memberikan 8 perkara yang menyebabkan seseorang itu boleh terhalang daripada membuat apa? Minallah ya, iaitu lebih cinta daripada Allah, daripada Rasul dan juga berjihad fi sabilillah. Ada 3 perkara ya. Apakah 8 perkara tersebut? Yang pertama adalah ibu ayah kamu, abaukum. Yang kedua anak kamu. Yang ketiga saudara adik-beradik kamu. Kemudian yang keempat adalah wa azwajukum, pasangan kamu, suami ke isteri ke. Yang kelima wa ashiratukum, iaitu kaum keluarga, saudara mara ya. Kemudian yang keenam harta yang kamu usahakan ya, yang kita dapat daripada harta waris ke, kita dapat hadiah ke, kita dapat daripada gaji ke. Kemudian yang ketujuh ialah apa? Wa tijaratan tahsyaun kasadaha, iaitu perniagaan yang kamu khawatir kerugiannya. Dan yang ke-8 adalah wa masakin. Masakin ini adalah tempat tinggal, maskan tardaunaha ya, tempat rumah yang kamu suka sangat ya, maksudnya nak kena buat lampu lip-lap Ustaz ya, nak kena apa renovate sana renovate sini, tambah sana tambah sini, nak kena refinance balik pasal nak beli rumah kedua ketiga. Ada 8 perkara yang Allah beritahu, dan ayat ini adalah amat garang daripada Allah. Allah kata apa? Kalau 8 perkara ini, contohnya kalau yang pertama tadi tu mak ayah menyebabkan kita tak nak pergi untuk berjihad. Jihad ini satu ialah berjihad di dalam medan perang, tapi sebelum itu ialah kalau katakan ada yang malas pergi kerja ke, ataupun kalau pergi kerja balik cepat kan. Pasal apa? Pasal mak panggil ya. Mak panggil betul, tetapi disebabkan dia ambil masa amanah yang diberikan, dia tak buat bersungguh-sungguh di tempat kerja ataupun ketika menguruskan rumah contohnya sebagai amanah, maka itu sebenarnya adalah tanda fasik. Ya, Allah tidak memberi hidayah pada orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada 8 perkara. Jadi di sini memang spesifik Allah beritahu. Dia mungkin juga anak. Dia bukan sebab anak Ustaz ya, nak pergi kerja ke ataupun nak pergi menyampaikan bantuan, membantu orang lain, kita rasa tak apalah, duduk kat rumah jelah. Ataupun siapa lagi? Saudara mara ataupun adik-beradik, ataupun suami ataupun isteri ya, isteri kata tak payahlah bang ya, duduk jelah rumah, asyik keluar je contohnya kan. Ataupun cakap pada si isteri, awak duduk je rumah ya, dah nanti dah boleh pergi ke kuliah ke apa ke, duduk rumah jelah, tak payah, dengar jelah kat internet. Contohnya perkara-perkara tersebut, kalau katakan itu lebih dicintai daripada siapa? Daripada Allah, daripada Rasul. Allah dan Rasul ini insya-Allah bagi kita tuan-tuan sekalian, ia adalah perkara yang konseptual, perkara yang tak nampak. Jadi kita tak tahu kita ni cinta pada Allah ke tidak, kerana dia dalam hati. Tetapi kita boleh tengok dalam perangai kita seharian, iaitu wajihadin fi sabilih, iaitu berjihad pada jalannya. Apa maksudnya? Maksudnya kalau katakan minta bantuan untuk bantu jiran, untuk kita bantu kepada orang miskin, ataupun kalau kita nak kena gunakan masa kita, menggunakan tenaga kita untuk orang-orang yang memerlukan bantuan kerana nak menaikkan nama Allah ya, Al-Quran. Kalau katakan itu lebih dicintai berbanding dengan 3 perkara ini, Allah kata apa? Fatarabbasu.
Ya, fatarabbasu ini maka tunggulah oleh kamu hatta ya'tiyallahu bi amri, sehingga datang Allah dengan keputusannya. Lebih kurang kalau macam nilah ustaz ya. Yes, kalau katakan anak tu buat perangai, ya, mak cakap, ya, kamu tunggu nanti ayah kamu balik. Kan. Kalau dia tak cakap ayah nak pukul ke apa, kamu tunggu ayah kamu balik nanti, tunggu begitu kan. Dia bila dah ada begitu tu, itu dah memang mak marah sangat dah kepada anak yang degil. Jadi siapakah orang yang degil dalam ayat ini adalah orang yang dia rasa rumah dia itu menyebabkan dia lebih banyak masa dengan rumah dia berbanding dengan nak buat baca Quran, nak pergi dalami ilmu, nak tolong orang. Dia berhias rumah tu lebih daripada perkara tersebut. Padahal tak ada pula dalam Quran ustaz ya, yang kata mestilah ambil masa 8 jam untuk hias rumah. Contohnya kan. Ataupun kalau yang buat bisnes, wa tijaratun tahshawna kasadaha, iaitu orang yang buat bisnes asyik buka Maybank account tu 100 kali sehari. Allah. Tengok refresh kan, 1 hari bulan pula tu tengok dah berapa baki kan. Yang itu tuan-tuan sekalian, kalau itu kita banyak fokus, satu, banyak guna masa, dan ia digunakan untuk diri sendiri, maka itu sebenarnya tanda seorang yang fasik, bukan sekadar degil, tetapi seorang yang derhaka kepada Allah. Allah kata nantikan, ya, nantilah, ya, maksudnya Allah amat murka. Yang kita harapkan pada tuan-tuan, dengan kita ambil masa membaca Al-Quran, kalau boleh kita nanti ada peluang kita bercakap dengan orang lain, sampaikan pada anak-anak dalam organisasi tempat kerja, semua itu adalah jihad fi sabilillah, ya, yang perlu kita buat. Kalau ada rasa malas disebabkan ada 8 perkara yang menghalang ini, kita kena ingat keutamaannya di mana. Dan lebih daripada itu, mengapa Allah highlight, beri penekanan perkara ini, ada cerita pada ayat 25, ayat 26 yang kita ingin sambung bacaan. Baik Ustaz, terima kasih banyak Fadil Ustaz Fazrul. Saya tengah tulis ni Ustaz, satu yang 8 tadi Ustaz sebut, supaya tambah ingat lagi, walaupun dah ada kat sini, tambah ingat lagi. Dan saya catat juga ni sahabat-sahabat yang bagi jawapan ni. Tadi saya tanya Ustaz, ada berapa nun sabdu, nun musyaddah ataupun mim. Ada yang bagi jawab 9, ada 7, ada 8. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah subhanallah, kita ulang kaji sikit sebanyak kan. Sebenarnya ada 4 sahaja. Ada 4 saja. Ada mim ada 2 tempat, mim yang bersabdu ada 2 tempat, nun yang bersabdu ada 2. Bukan banyak ke Ustaz? Tuan-tuan dan puan-puan jangan keliru. Yang ada juga kalimah-kalimah yang atas dia tu ada mim yang bersabdu, nun yang bersabdu, itu hukum ikhfa ataupun idgham. Nun mati bertemu dengan mim, tanwin bertemu dengan mim, ada sabdu juga. Subhanallah. Jadi hari ini kita dah boleh congak-congak ataupun kita boleh belajar sikit. Lah, bukan semua yang mim yang bersabdu, nun yang bersabdu itu wajib al-gunnah ataupun nun bersabdu. Dia berkait juga dengan hukum ikhfa hakiki ataupun idgham. Jadi kalau nun yang bersabdu, mim yang bersabdu, yang 2 harakat tadi tu di satu kalimah saja dia ada 4 tempat dalam halaman 190. Nanti boleh cari ya, insya-Allah. Jadi kita sambung 2 ayat lagi, iaitu ayat 25, ayat 26 saja. Ya. Jom tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang kasih Allah SWT sekalian, kita sambung dengan bacaan Jarkah pula. Kita cuba insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا
وذلك جزاء الكافرين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 25 dan 26 menyambung kepada perbincangan kita halangan-halangan yang Allah nyatakan untuk berjuang. Maka Allah menyatakan kalau kita ini cinta pada Allah, cinta pada Rasul dan berjuang fi sabilillah dengan kapasiti masing-masing, ya, kita mengutamakan dari segi perjuangan membina keluarga kita di tempat kerja kita atas dasar Allah dan Rasul, maka apakah yang Allah akan beri? Allah beri pertolongan. Tetapi ada salah satu cabaran, ya, bila kita ini dah menang, Ustaz, ya, bila dah menang, kalau dalam ayat 25 ini latar belakangnya selepas Fathu Mekah, ada satu perang, ya, ada dua kaum Hawazin dan juga kaum Thaqif. Dia di kawasan Mekah tu tak puas hati dengan kemenangan Islam di bumi Mekah itu, maka mereka nak serang orang Islam. Maka selepas itu berlakulah satu perang namanya perang Hunain, ya, perang Hunain. Jadi laqad nasarakumullah, Allah membantu fi mawatin pada medan perang, ya, iaitu dalam banyak peperangan. Dan ingatlah peperangan Hunain. Allah beritahu tentang Hunain. Mengapa? Pasal Hunain ni berlaku selepas dah berjaya, Ustaz. Cabaran berjaya apa tuan-tuan? Kadang-kadang kita rasa kita saya dulu waktu susah, kita bersungguh-sungguh, tapi bila dah berjaya tu kita rasa macam ini kerana kita ramai, ya. Ada yang kata bahawa berpuluh ribu, beratus ribu, ya, berpuluh ribu tentera Islam pada waktu itu, sehingga kan dalam tafsir Hamka menyatakan terkeluar perkataan daripada Abu Bakar bahawa kita ni ramai. Ya, tuan-tuan, kita kena amat berjaga-jaga. Kalau kita dah ramai, dah baca banyak Quran, dah banyak amalan, perkataan-perkataan itu semua kena jaga-jaga. Mengapa? Kerana kejayaan itu bukan kerana kita yang buat. Itu dengan pertolongan daripada Allah yang selama ni kita mohon, saya tak pandai nak tadabbur, saya tak pandai nak baca. Tapi bila kita dah sampai 190 ini, bukan kerana kita yang berkuasa. Kita mohon daripada Allah dan Allah izinkan. Jadi bila terkeluar perkataan tersebut, apa kesannya? Kesannya kepada tentera Islam ialah mereka ini iz a'jabatkum kathratukum, iaitu mereka merasa bangga kerana jumlah kamu yang banyak, maka jumlah yang banyak itu tidak sedikit pun memberi manfaat padamu, dan bumi yang luas itu telah terasa sempit, kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai. Habis orang Islam misalnya, ya, walaupun ramai, ya. Jadi itu amat kita kena beri perhatian bahawa ramai jangan menyebabkan kita rasa kita selesa ataupun pasal saya dah dapat banyak A, adik-adik sekalian, ya. Hari pertama mungkin alamak susahnya nak belajar, minta doa pada Allah. Bila dah dapat 8A, 10A, degree master PhD, rasa bahawa saya lah orang yang hebat, kan. Itu perlu dijaga-jaga. Pasal Allah akan beri balik. Okey, kamu uruskan sendiri. Dan bila uruskan sendiri itu bertaburan, tetapi Allah tidak biarkan. Allah ingatkan balik, kemudian Allah turunkan apa pada ayat 26? Anzalallahu sakinatahu. Allah turunkan ketenangan kepada Rasul dan kepada orang beriman. Nabi panggil balik kepada core group yang ada, mereka kembali balik kepada Nabi kata kita kena buat, kita kena teruskan, ya. Misi kita ini untuk mengangkat kalimah Allah. Jadi orang beriman pada waktu itu diturunkan junudan lam taroha, iaitu malaikat ataupun bala tentera yang tidak nampak, dan Allah mengazab kepada orang kafir. Zalika jazaul kafirin, itu balasan kepada orang yang kafir kerana mereka ini tidak beriman. Tapi kalau katakan orang beriman tidak jaga betul-betul disiplin ini, pun boleh kalah seperti Uhud yang pernah Allah ajar sebelum ini. Kita doa, kita lihat resolusi akhir daripada halaman 190 situasi kita sama-sama, iaitu inilah dialog bagaimana memahami psikologi umat Islam yang amat bersemangat kerana Allah memberi ganjaran daripada kepayahan yang mereka ada. Di sebelah kanan atas itu bercerita tentang aulia, ketaatan itu lebih utama atas iman berbanding dengan hubungan sedarah, ya. Dan pada bawah kiri itu, jangan hanya bergantung kepada yang banyak, contohnya pada perang Hunain, dan yang pastinya ialah bantuan Allah tetap akan diberikan bila kita sedar, selalu istighfar, selalu ingat kepada Allah bahawa punca kemenangan, kejayaan hidup kita pada apa sahaja bisnes, pada urusan keluarga, urusan ibadah kita, hanya datang daripada Allah. Kita lihat resolusi akhir kita. Yang pertama, rebut peluang untuk mendapat rahmat, redha dan nikmat dengan iman,
dengan kita melakukan hijrah, dengan kita berjuang bersungguh-sungguh dalam aktiviti kita seharian kerana Allah. Yang kedua, utamakan iman berbanding kekeluargaan dan sentiasa yakin pertolongan akan tiba sebagaimana dalam peperangan Hunain. Silakan Ustaz. Masih Safas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Saat ini kami tidak putus-putus mengangkat tangan memohon keampunan daripada-Mu ya Allah, agar diampunkan dosa-dosa kami ya Allah, agar diampunkan dosa mak ayah kami ya Allah, agar diampunkan dosa-dosa muslimin dan muslimat ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami kini di 17 Rejab ya Allah, berkati kami di bulan Rejab ini, berkati kami di bulan Syaban, pertemukan kami, sampaikan kami bertemu penghulu segala bulan Ramadan al-Mubarak, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, kurnia perlindungan buat anak-anak kami yang kini memulakan persekolahan perjuangan mereka menuntut ilmu ya Allah. Kurnia keberkatan, juga perlindungan buat guru-guru yang mendidik anak bangsa ya Allah, perjuangan mereka mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya iman ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah jauhkan kami daripada menjadi ke-8 asbab ataupun perkara yang menjauhkan kami daripada-Mu ya Allah, seperti mana yang kami pelajari sebentar tadi ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk kita terus berjuang untuk menyokong apa-apa sahaja kerja untuk ke arah kebaikan. Inilah yang kita ingin sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Tuan-tuan jadikan tabung gerakan ini sebagai satu platform. Tuan-tuan menyumbang, tuan-tuan aktif dalam membantu lebih ramai lagi mengenal Al-Quran, dan kita perlu berjihad. Jihad itu maksudnya bersungguh-sungguh untuk perjuangkan hak-hak manusia agar akhirnya hak Allah ini diangkat setinggi-tingginya. Kita berjumpa lagi pada jam 5, pada jam 10 malam dan juga 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mofas. Mendoakan kepada semua memulakan pada hari 1 Mac ini, 17 Rejab ini dengan penuh semangat perjuangan menuju Tuhan. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Insya-Allah.